الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Kita jumpa lagi pada petang ni, dan hari ni hari Isnin petang kita baca kitab Ayyuhal Walad. Okey. Sambung pada muka surat nasihat ke-22. Betul? Nasihat ke-22? Betul, Ustaz. Betul Ustaz? Betul Ustaz? 22 eh? Ya, betul. 49, muka surat 49. Okey. Nasihat ke-22. Ni nak habis ni. Nak habis. Nak habis nanti saya compile balik nota-nota. Saya buat dalam buku lah. Jadi siapa nak nanti boleh ambil lah, bersimpan buat ni. Tak tahu lagi dah. Ni 22, 23, 24, 25 habis. Habis ni tak tahu lah. Dia bergantung lah pada KR Kalau dia nak sambung kelas lagi, kita buka kitab lain ke atau macam mana. Kalau tidak lah. Habis hari ni lah. Okey. Jangan engkau banyak bertanya, tapi hendaklah engkau banyak beramal. Tengok ni. Nasihat ke-22. Jangan engkau banyak bertanya, tetapi hendaklah engkau banyak beramal. Wahai anakku yang tercinta. Apa yang masih baki daripada pertanyaanmu, ni maknanya anak murid Imam Ghazali ni, dia tanya banyak benda. Banyak benda dia tanya. Jadi ada yang dia dah jawab dekat dalam buku kitab ni. Ada yang dia belum jawab. Tapi dia pesan, kau janganlah banyak bertanya sangat. Tapi hendaklah kau banyak beramal. Memang ada kadang-kadang kita tak perasan ada orang jenis macam ni. Dia tanya macam-macam, tapi amal dia tak ada. Amal dia kurang. Maknanya banyak lagi dia bertanya daripada dia beramal. Bertanyalah, tapi beramal juga mesti banyak beramal. Dia kata, apa baki yang kau tanya telah tertulis jawapannya dalam kitab karanganku. Maka carilah di sana. Okay. Ni yang belah kanan ni. Imam Ghazali tu dia beri pesan apa? Apa yang kau tanya ni banyak dah ada dalam kitabku. Dan mungkin dia dah belajar. Maka carilah di sana. Carilah di sana. Carilah di mana? Carilah di kitab-kitab tu. Saya kat sana ada kitab karangan aku. Maknanya apa? Penuntut ilmu dalam guru kata apa? Penuntut ilmu, dia mestilah rajin ulang kaji dan mestilah banyak merujuk. Rujuk nota-nota kita yang kita belajar ni bukan hanya kita simpan saja, tapi kita rujuk. Kita buat apa? Kita rujuk lah. Kita rujuk, kita faham apa yang kita dah belajar, apa yang kita kena belajar, kita faham. Itu dikatakan taklah dia merujuk kepada nota-nota dia yang terdahulu. Okey. Maka carilah di sana. Carilah apa jua persoalan yang kau tanya, carilah dekat kitab sana. Dan menulis setengah daripadanya adalah haram. Imam Ghazali kata ada setengah ilmu aku tak tulis dalam kitab. Kerana menulisnya adalah haram. Kenapa? Kerana ia adalah ilmu zauki yang hanya dapati melalui rezatan dalam beramal. Ada ilmu nak rasakan dia punya keseronokan dia mesti beramal. Beramal. Kalau tak beramal, tak rasa. Kena beri zauki. Zauk ni perasaan hati lah. Perasaan hati. Dan beramal dengan ilmu yang engkau ketahui. Ni ilmu dua ni.
Di perkataan ni. Beramallah dengan ilmu yang engkau ketahui. Ini supaya terhasil. Ini supaya terbuka bagimu hijab. Agar terbuka bagimu penghalang. Hijab ni maknanya penghalang. Ini maknanya penghalang. Akan ilmu yang engkau tidak ketahui. Jadi syarat untuk tahu ilmu yang kita tak tahu, kita mesti amalkan ilmu yang kita tahu. Mesti amalkan ilmu yang kita tahu supaya Allah beri kita ilmu yang kita tak tahu lagi. Tapi kalau ilmu yang dah tahu pun tak beramal, akibat dia tidaklah diberi pada dia ilmu yang dia tak tahu. Jadi ini satu perkataan, saya tak ingatlah hadis ke apa yang pernah saya catat dulu kat dalam buku belajar saya. Sesiapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, Allah akan beri dia ilmu yang dia tidak ketahui. Satu, kena doa banyak-banyak supaya Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Nafi'an. Rezeki yang tayyiban, amalan mutakabbaran. Apa doa itu? Sekali doa ni. Ini doa dia. Doa. Cari sini lah bahasa Arab ni. Mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Kalau boleh hafal lagi bagus lah. Tapi mudah je rasanya, pendek je hafal. Ni doa dia. Wahai anakku yang tercinta, selepas hari ini jangan engkau banyak bertanya kepadaku daripada segala kemuskilanmu kecuali hanya dengan lidah hatimu. Maknanya dikatakan nak tanya itu lidah hati ni maksud apa? Seperti firman Allah, walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka sabar menunggu hingga engkau keluar menghadapi mereka, maka itu adalah sungguh lebih baik bagi mereka. Maknanya sabar. Kata Imam Ghazali lagi, dalam belajar ni, kena banyak sabar. Artinya, jangan boboh untuk bertanya. Kalau kita ada soalan lagi, tunggu sekejap. Kenapa? Mungkin kejap lagi penangan tu akan keluar lagi. Yang boboh nak bertanya. Dan terimalah nasihat Nabi Khidir AS ketika ia berkata kepada Musa,
Wala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Surah Al-Kahfi ni ayat 70. Maka janganlah engkau segera bertanya kepadaku tentang sesuatu sehingga sampai masanya aku akan beritahu tentang hal itu kepadamu. Ini konsep yang dipegang ni 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 apa ni? Seperti Nabi Musa tuntut ilmu dengan Nabi Allah Khidir. Dan kisah bagaimana Nabi Musa tuntut ilmu dengan Nabi Allah Khidir diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Okay, saya nak masukkan ayat tu. Saya nak masukkan ayat ni. Ayat yang dalam kitab ni. Supaya nota kita ni dia lebih lengkap. Tu surah apa tu? Al-Kahfi ayat 70. Kita masukkan. Kena kat tangan kena. Ya Ustaz, nak tanya pasal persoalan bertanya ni, adakah itu yang macam dalam ada dalam Al-Quran yang pasal bila dinyatakan engkau kena sembelih kepada Nabi apa? Yang aja, kisah lembu. Kisah lembu tu. Jadi dia kata jangan banyak tanya, dia kata sebab jangan minta description jenis-jenis lembu yang macam mana. Patutnya satu arahan. Jadi itu lebih kurang sama lah ya Ustaz ya? Sama. Dia akan menyebabkan kita jadi susah. Dia akan menyebabkan kita jadi lebih susah. Jadi lebih susah. Jadi ada benda yang kita tak payah tanya. Kita buat je. Ada benda yang kita kena tanya. Jadi nak tu yang dia katakan nak kena bijaksana. Nak kena bijaksana. Kalau tidak nanti kadang pertanyaan itu menyebabkan kita agak lambat mendapat ilmu lah. Lambat mendapat ilmu. Pala. Ini mana dia ayat 70 ni. Dapat pula. Ni. Saya ni Al-Kahfi. Ayat 70. Pipis ni payahnya ni. Apa makna dia? Janganlah engkau segera bertanya. Okay. Kadang-kadang ada benda yang kita boleh dapat jawapan lah. Pada kitab-kitab ni kita mungkin pernah belajar ke. Atau benda ni agak common.
Benda tu kalau tak tanya pada orang, kita boleh tahu. Macam orang kata bulan puasa lah, apa hukum pakai inhaler, kan ada jawapan macam-macam muti dah kalau jawapan dah. Tu nak jawab, nak tengok je dalam internet boleh jawapan dia. Benda dah common dah. Tanya-tanya je, benda dah sangat common, orang tak banyak bicara dah. Dan ada benda tak boleh tanya dulu. Kalau kita belajar, kita kata, guru kata jangan tanya apa-apa. Dengar dulu. Kita kena dengar. Supaya kita tengok macam mana Allah didik Nabi Allah Musa ni. Dijumpakan dengan Hidir. Nabi Hidir ni, Nabi Allah Hidir ni. Nabi Allah Hidir kata, engkau nak belajar dengan aku boleh. Tapi kau yang tanya aku buat apa. Kau yang tanya aku buat apa. Sebab memang banyak benda kau belajar ni, kita kau tanya. Kita tak tahu kenapa. Ada benda dalam kepala guru ni yang dia merancang suatu ke. Ada benda dalam benda ni yang dia akan beritahu jom nanti waktu. Itu terlalu teknik. Kalau orang faham belajar ni, orang takkan gopoh lah. Dia teknik dia, dia ada cara dia. Supaya cara ini kita ikut bagaimana cara Nabi-Nabi belajar. Lepas tu Allah Ta'ala ni hantar Nabi Musa ni, dia ni Rasul. Dia hantar pada Nabi Hidir. Nabi Hidir ni bukan pakai Rasul. Dia hanya seorang Nabi. Dan dihantar supaya ikut Nabi Allah Musa ni, Nabi Allah Hidir ni ikut dia berjalan dan lihat apa dia buat, tapi jangan tanya apa dia buat. Jangan tanya apa dia buat. Lepas tu kalau kita tengok apa didikan tarekat banyak ni orang tak bertanya. Apa guru dia buat, tapi pastikan guru dia buat ni mesti benda yang betul atau benda yang bukan salah lah. Kalau nampak guru dia mengarah ni salah lah, dia pasti salah. Oleh itu jangan kau terburu-buru hendak bertanya. Jangan terburu-buru bertanya sebelum sampai masanya. Imam Ghazali cerita dengan budak yang ni, anak murid dia yang banyak soalan ni. Setelah dijawab benda penting, dia kata yang lebih tu kau cari dalam kitab. Kau cari dalam kitab, ada jawapan dalam kitab. Dan janganlah engkau terburu-buru hendak bertanya sebelum sampai masanya. Ni gopoh ni, terburu-buru ni. Ramai orang belajar macam ni. Sabar. Belajar ni kena sabar. Kalau kita tak sabar, nanti kita termasuk dalam golongan orang yang belajar dengan kaedah yang salah. Kaedah yang salah ni akibat dia, kenapa? Akibat terdapat ilmu. Okey. Firman Allah Ta'ala. Saurikum ayati wala tasta'jilun. Maksudnya, selagi akan aku perlihatkan kepadamu akan tanda-tanda kebesaranku, maka janganlah engkau terburu-buru mendesak aku. Itu juga tu lagi Al-Quran yang dia ajar kita, belajar ni jangan terburu-buru. Jangan berburu nak tahu, malam ni juga nak dapat jawapan. Lepas tu, kalau kita tanya guru kita tak jawab, kita jangan tanya soalan yang sama. Kalau Ustaz Daya dia tak bagi. Lepas tu, mungkin guru tak ada masa nak jawab. Satu lagi, guru ni mungkin rasa benda ni dia dah cerita banyak kali dalam kelas. Memang ada orang tu, sikit dia akan tanya. Padahal benda ni jawapan ni, kalau nak tengok dalam internet, lambat. Dekat Jabatan Mufti ada keluar jawapan, orang ni banyak tanya soalan ni. Banyak orang tanya soalan ni. Soalan popular lah, soalan popular. Maknanya kalau dia rajin dah buka sikit aja dalam internet pun dia ada jawapan dah. Dia ada jawapan dah. Jadi dia boleh ambil itu je. Penerangan dia panjang, ada jawapan dah. Boleh ambil itu je. Ada masanya kadang-kadang tak jawab kenapa. Benda ni memang dah diceritakan dulu dalam kelas. Mungkin dia yang tak datang ke, apa benda ke pun mungkin juga. Jadi ada macam-macam sebab. Kalau kita tanya orang tak jawab, jangan tanya lagi. Tunggu sampai jawapan tu keluar. Mungkin dia rasa tak sesuai nak jawab dalam WhatsApp. Benda panjang sangat, nanti dalam WhatsApp je mana. Tunggu je. Mungkin dekat kelas ada jawapan keluar. Mungkin nanti abang tak ketika ada orang lain yang beri jawapan pun mungkin juga. Maka jangan engkau bertanya sebelum tiba masanya. Dan yakinlah bahawasanya apabila engkau tak sampai ke penghujung jalan, kecuali engkau akan terus berjalan
Awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Apakah mereka tidak mau berjalan atas muka bumi, lalu mereka dapat melihat suatu untuk menjadi iktibar. Tu yang kita pergi musafir, kita pergi apa tu, tujuan dia ni antara benda kita dalam kita untuk ilmu ni, kita berjalan. Kita berjalan untuk kita belajar. Jadi apa Imam Ghazali nak kata ni? Ini satu journey. Ini satu perjalanan. Ini satu perjalanan. Ya. Perjalanan ni. Ini destinasi dia ni. Apa destinasi ni? Destinasi ni tak lain. Ridha Allah. Destinasi dia tak lain. Istilah hanya untuk mendapat satu benda yang sangat penting, sangat mahal dan nama dia Ridha Allah. Ini mula. Mula dari lahir kita dididik untuk membuat sesuatu yang Allah redha. Dan sepanjang perjalanan inilah kita akan diuji dengan bermacam-macam benda, kita akan diperlihatkan dengan bermacam-macam perkara. Jadi kerja kita ni kat sini, tugas makhluk ni, tugas manusia ni, sini, apa tugas manusia? Satu, dia kena terus berjalan. Itu Imam Ghazali kata tu. Dia mesti terus berjalan, boleh berhenti. Berjalan. Pasti dalam berjalan ni dia akan hadapi berbagai-bagai halangan. Ini pasti lah. Ini dia kena bersedia. Dalam kepala dia, dalam fikiran dia, dalam minda mesti bersedia untuk lalui halangan. Halangan apa? Boleh halangan lah. Mesti boleh halangan. Mesti berbekalkan dalam rumah kata apa? Sabar. Redha. Ni. Berbenda sabar. Untuk dia sampai kat mana? Untuk sampai kat destinasi. Ini. Dan sepanjang perjalanan inilah ni yang dilalui ni sampailah ke sini mesti ada panduan ilmu supaya tidak
sesat di hujung jalan. Takut sesat ke hujung jalan. Ni perjalanan ni jauh ni. Ini step. Ini langkah. Ini pengakhiran dia. Ni ada yang sampai manusia ni, ada yang tak sampai. Dia tak dapat reza Allah masa mati. Paling bimbang, ada yang sangka dia sampai. Ada yang sangka perjalanan ni dalam reza Allah. Rupanya perjalanan yang dia buat ni bukan dalam reza Allah. Perjalanan yang dia buat ni dalam muka-muka Allah. Dan ada yang dipilih sampai kepada reza Allah. Ini Allah pilih ni. Sampai ia ke reza Allah. Ini. Jadi kalau dia nak sampai, ni perkataan ni, sampai, dia nak sampai, dia mestilah ada ilmu dan dia mestilah dia ada pimpinan guru. Dia mesti belajar dengan seseorang, dia kena ikut apa orang punya nasihat, dia kena ikut apa benda, pengalaman, baca pula kisah-kisah guru-guru, orang soleh, macam mana perjalanan dia menuju dinasti reza Allah, dan dia kena terus berjalan. Dalam berjalan inilah dia akan lihat berbagai-bagai benda yang mungkin membantu dia untuk dia sampai pada reza Allah. Dalam perjalanan inilah dia akan belajar macam-macam perkara. Lepas tu saya cakap dulu, Ustaz Ghazali Allah dia ada tulis satu buku yang sangat ringkas. Buku tu sebenarnya menceritakan tentang wirid-wirid je, tak ada apa-apa buku tu pun. Tak ada kisah-kisah, tak ada. Dia cerita pasal wirid-wirid je. Dan buku tu berjudul Kita Dalam Perjalanan Yang Sangat Jauh. Dia cerita ni lah. Benda ni lah. Kita dalam perjalanan yang sangat jauh dalam buku tu baca. Ada lagi buku tu kan ni. Saya pernah tunjuk dulu. Perjalanan ni nak sampai apa ni? Perjalanan ni nak sampai pada satu tempat yang sampai selamat. Kalau sampai kat situ selamat. Itu dia apa? Itu dia reza Allah. Nak cari reza Allah. Nak cari reza Allah, nak cari rahmat Allah, tak boleh dengan duduk rehat. Mesti ada buat satu amal lah. Kalau boleh amal itu kita kena konsisten lah. Kita kena istiqamah. Amal itu kita kena istiqamah. Supaya amal inilah yang membantu kita. Allah sentiasa melihat kita dalam keadaan reza. Dalam keadaan reza. Okey, apa nak tanya? Ustaz, kebanyakannya kalau kita kan macam kita sendiri rasa yang kita dah sampai yang sebenarnya. Jadi level sampai dengan tak sampai tu macam mana ya Ustaz? Dia nak kata sampai tak sampai tu dia punya kayu ukur ni. Kayu ukur ni apa tahu dulu kata apa? Kita dah senang sangat tinggalkan dosa dan mudah sangat buat taat. Kalau kita kata hari ni nak baca Quran 5 juzuk.
Boleh je buat. Boleh je, tak ada masalah apa-apa. Jadi perjalanan tu senang untuk kita ya. Perjalanan tu untuk Perjalanan tu mudah. Bila perjalanan tu mudah, maknanya ada kasih sayang Allah. Allah tolong kita. Allah pimpin kita. Allah tunjuk kita. Ni jalan dia. Ni. Setelah kita bersungguh-sungguh mencari jalan dia. Dia dari Quran tu. Yang Quran tu kata orang yang sungguh-sungguh ikut jalan kami sendiri akan tunjuk jalan kami. Ni jalan dia. Yang kau kena ikut. Dijumpa kalah dengan guru, dijumpa kalah dengan kawan, dimudahkan segala urusan kebaikan, dimudahkan rasa ketaatan, dibuang di cinta dunia dalam hati dia. Diingatkan daripada kematian dan dia sungguh-sungguh dalam beramal, dia sungguh dalam bertaubat. Semua perkara baik ni dia beri kepada dia rasa sungguh-sungguh nak buat. Itu maknanya perjalanan itu dalam mencari redha Allah. Dan kita tak boleh nak cakap kita ni dah sampai ke belum, agak susah nak cakap. Tapi yang penting kita mesti ada panduan. Kita ada panduan. Panduan apa? Kita mesti ada panduan macam mana nak sampai pada redha Allah ni. Apa ilmu yang wajib yang kita kena belajar, apa semua tu nak kena tahu lah. Apa dia fardu ain, apa benda dia ilmu tauhid, apa benda yang kita tahu. Bagaimana perjalanan selepas kematian ni, apa benda, atau ilmu tu kita tahu. Dan bagaimana kita bersiap untuk menghadapi perjalanan yang selepas dunia ni macam mana. Dan keadaan kita macam mana. Semua tu kita tahu lah. Itu diceritakan lah dalam kita tauhid, beriman kepada Allah, kisah kita kubur dan lain-lain. Tapi yang penting perjalanan ni kita mesti tahu dan jangan sekali-kali kita tertipu, kita ingatkan kita dah sampai, takut kita tak sampai-sampai. Takut kita tak sampai-sampai. Tapi selagi kita ni belajar ada panduan ilmu kita tahu kita buat ni bukan benda salah. Dan kita tahu inilah perjalanan yang kita ambil dari guru kita akan teruskan berjalan. Supaya dalam perjalanan itu nanti Allah akan tolong kita. Jangan belum berjalan dah putus asa. Perjalanan. Okay. Demi Allah, Imam Ghazali ni dia bersumpah. Imam Ghazali dia bersumpah dengan anak murid dia. Dia kata, demi Allah, wahai anakku yang tercinta. Demi Allah, seandainya engkau terus berjalan, ni, dari kehidupan ni, dan putus asa lah, kau terus berjalan. Melihat perkara, engkau akan lihat perkara yang sangat ajaib pada setiap tempat. Dalam perjalanan menuju Allah, kau lihat macam-macam. Dan korbankanlah jiwamu untuk sampai ke sana. Sampai ke sana ni yang ulama kata apa? Sampai ke jalan taman redha Allah. Korbankan perasaan, korbankan kepenatan, korbankan kelihatan, korbankan duit ringgit, korbankan cinta akhirat, cinta kita pada dunia ni korbankan. Korbankan cinta, lama cinta dunia ni dah. Kurang-kurang lama tak ada rasa dengan dunia ni. Tapi letakkan cinta itu pada akhirat. Korbankan jiwamu, maknanya perasaan ni nak kena korbankan. Sedih ke, penat ke, letih, itu fizikal, penat letih. Pasti dalam perjalanan ni, Imam Ghazali kata, engkau akan terkorban perasaan. Kerana punca segala kejayaan ialah pengorbanan jiwa raga. Ini perkataan ni yang Imam Ghazali kita kena ambil tahu ni. Dia kata apa ni? Punca kejayaan. Dia kata engkau kena korbankan dua benda. Satu dia kata jiwa. Jiwa ni lah perasaan. Apa nama dia? Raga. Raga ni nama jasmani. Ni raga ni. Ni jasmani.
Jiwa ini apa? Jiwa ini adalah hati. Apa lagi? Perasaan. Ni. Tu nasyid dulu. Korbankan jiwa kamu. Apa? Agar mulia Islam. Korbankan hati, harta kamu. Korbankan jiwa kamu. Agar mulia Islam. Ada pun nak kena korban. Belajar nak kena keluar dari belanja, keluar belanja. Harta pun nak kena korban. Perasaan pun nak kena korban. Kalau dalam belajar ni macam-macam berlaku kita kena sabar lah. Kenapa? Rupanya dia memerlukan pengorbanan jiwa yang bukan ketara, bukan sikit. Bukan sikit. Ni pengorbanan ni. Kenapa? Itulah puncanya kepada sesuatu kejayaan. Tengok orang sanggup tau kadang-kadang. Pergi belajar, tinggalkan keluarga. Rasa rindu tu terpaksa dia lawan-lawan. Untuk apa Untuk dapat a piece of paper je. Degree ke, PhD ke, apa ke. Dia kena korban, betul. Kalau dia nak sesuatu, dia kena korban. Tapi kenapa untuk perjalanan agama, untuk selamat pada destinasinya seterusnya, itulah alam barzah, itulah alam akhirat, kenapa kita tak boleh korban? Kenapa kita boleh korban? Kenapa? Kita tak nampak benda penting. Ramai orang pergi ambil degree bagus ni bagus, tak salah. Kongsi 4 orang satu kereta tau. Naik kereta daripada KL pergi Skudai. Dulu lah masa zaman saya dulu. Kawan-kawan. Kelas mula petang. Lepas zuhur. Lepas subuh gerak. Naik kereta pergi ke Skudai ni. MBH Skudai. 4 orang naik kereta. Punya sempit. Kadang 5 orang naik kereta. Gili-gili mandu. Kadang 2-3 orang gili-gili mandu. Sampai sana terus masuk kelas. Malam kongsilah hotel-hotel bajet ni, kongsi-kongsi. Besok pun ada kelas lagi. Petang balik KL. Kadang-kadang setiap 2 minggu pulang. Kali kelas belajar, lepas zuhur sampai malam. Besok ada kelas lagi, pagi sampai petang untuk balik. 2 minggu datang balik. Off campus untuk dapat degree. Lepas kejap tau. 3 tahun kadang-kadang. Saya tengoklah budak-budak saya pun pergi tu. Sabtu je memang tak jumpa lah. Tak jumpa anak, nak bawa anak jalan ke apa benda ke. Ada masa cuti lah. Nak bawa isteri jalan ke, nak bawa anak kat taman ke apa. Isteri lah yang pun anak ramai. Nak pujuk. Bapa tak ada, bapa pergi belajar. Pujuk anak-anak bawa pergi taman. Sanggup mereka korbankan, tak apa. Kalau niat itu baik, tak apa, teruskan. Tak ada masalah apa-apa. Tapi yang kita nak soal diri kita, ada tak kita nak korban ni untuk agama ni, untuk dapat ilmu, untuk selamat ke akhirat, adakah kita korban sekuat macam tu? Kadang tak ada. Kalau kat media dah tak pernah datang. Kalau kat media dekat rumah, ada baca tauhid, pun tak pernah datang. Kira penat lah balik kerja. Padahal benda lain kita boleh korban. Kenapa? Kita tak nampak destinasi dia adalah mendapat dia akan redha Allah. Kita tak nampak ni, penting. Orang yang sampai ke destinasi redha Allah, bila dia mati, Allah redha dekat dia. Dia redha kat Allah. Maka orang yang ada redha Allah dan dia redha nak pulang ke Allah, orang ini dipanggil sebagai apa? Orang ni dipanggil sebagai apa? Syahid. Dua redha. Allah redha pada makhluk. Makhluk redha pada Allah. Hamba. Waktu kematian. Ni. Ini. Ini yang dipanggil dalam hadis, dipanggil apa orang ni dipanggil sebagai apa? Jiwa apa? Jiwa yang tenang. Mutmainnah.
Ini jiwa tenang ni memang enak. Ni. Bila mana ada pada dia akan dua perkara. Apa dua perkara ni? Ni. Ni satu. Ini dua. Ini nama dia mutmainnah. Jadi perjalanan ini mestilah dalam berusaha mencari redha Allah, dan untuk mendapat ni kejayaan ni dia mesti korbankan dua benda. Ni jiwa raga ni. Ni jiwa. Jadi jasad dia kena penat. Hati dia pun kena korbankan perasaan dia. Kalau dia nak berjaya pada perjalanan menuju ke akhirat. Kalau nak berjaya lah. Kalau dia nak berjaya tanpa mengorbankan kedua-dua ni, dia nak korban satu je raga. Dia nak korban hati je, raga dan nak korban pun tak boleh juga. Sebab dia telah melanggar syarat untuk kejayaan ini yang dikatakan apa? Kerana punca segala kejayaan ialah penguasaan jiwa raga. Seperti perkataan Zunnun al-Misri. Ini perkataan Zunnun al-Misri. Orang waliullah. Boleh baca hadis ini Zunnun al-Misri. Apa perkataan ini yang ulama-ulama ambil perkataan ini, letaklah kitab-kitab mereka. Apa perkataan ni? Jikalau engkau bersedia untuk berkorban dengan segala jiwa ragamu, maka teruskanlah perjalananmu. Jika engkau bersedia untuk berkorban dengan jiwa ragamu, maka teruskanlah perjalananmu. Okay. Jikalau tidak, maka tidak perlu engkau mengikuti akan lorong-lorong sufi. Sufi ni apa? Orang yang hati dia berusaha untuk dihampirkan pada Allah. Kalau bahasa mudah dia gitulah. Korbankan diri kesisaan dunia ni, orang sufi ni. Dikorbankan ni, perasaan dia ni. Untuk dapat apa? Untuk dapat redha Allah. Jadi soalan dia yang pertama ni, ni soalan yang pertama ni, yang Zunnun al-Misri kata, yang Imam Ghazali ambil perkataan dia, taruh dalam kitab ni. Soalan pertama, adakah engkau sedia? Ni. Dia tanya, sedia? Kalau dia tak boleh. Sedia apa? Sedia ni. Adakah kau sedia? Ni. Apa ni? Untuk berkorban. Dia suruh kita tanya diri kita.
Sanggup tak korban lihat, waktu penat. Untuk teruskan perjalananmu, jangan pergi mana ni? Yang kita tadi lah. Perjalanan mendapat Ridha Allah. ridha Allah. Kalau tak sanggup, tak ada. Kalau tidak, engkau tidak perlu. Ini perkataan ni. Kau tak perlulah, dia kata. Kau nak ikut-ikut ni, kau nak apa, kau nak rasa, nak dapat rasa macam ni, nak begitu, nak begini. Kau tak perlu. Tidak perlu. Kalau tak sanggup, tidak perlu. Itu nak korban ni, kadang-kadang nak support dari keluarga. Nak sungguh-sungguh dalam belajar, nak support daripada anak-anak. Tapi yang kita kena ingat pokok dia, kalau Allah nak mudahkan, Allah akan mudahkan. Bila kita betul-betul minta dengan dia, bila kita betul-betul bersedia untuk letakkan diri kita ni, untuk wakafkan diri kita ni dalam satu perjalanan untuk ingat aja untuk cari redha dia. Akan masuk cari redha dia. Bila semua perbuatan ini akan masuk mencari redha Allah, itulah dikatakan syarat ketiga. Apa syarat ketiga untuk apa tu? Apa syarat ketiga? Apa benda yang syarat ketiga dia mestilah melaksanakan akan maksud mencari redha Allah? Apa syarat ketiga? Apa benda syarat apa tu? Ingat tak? Ikhlas ke? Kan. Ni tahu. Kalau tak cakap macam ni dah tahu ni sebenarnya ni. Ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Tahu laksana. Tahu perintah Allah. Apa ni benda-benda ni? Syarat beragama. Syarat beragama. Ini laksana atas maksud mendapat redha Allah. Ini syarat agama, ni tiga-tiga ni. Dia punya kaitan ni, kali ni lah kaitan dia. Ni. Ni. Ni kaitan dia ni. Ini. Ni. Perjalanan dia macam tu. Ni apa ni? Tanda seseorang itu memiliki Agama. Ini lagi tak tauhid dia cerita ni lah. Apa yang terakhir? Ni, maksud ni. Ni maksud dia. Tunun Al-Misri kata, kalau engkau tak sanggup korbankan jiwa raga kau, korban jiwa raga dia maknanya sungguh-sungguh dah buat. Itu maksud dia. Kau sungguh-sungguh nak dapat redha Allah ni, sungguh-sungguh lah sikit. Kalau engkau tak sungguh-sungguh, tak ada apa. Siapa tanya ni? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tanya, macam mana yang dikatakan mendapat redha suami? Suami ni sama lah.
Redha suami ni, bila suami setuju dengan perangai kita, dia sayang kat kita, dia kata bagus perangai awak. Dia suka dengan perangai kita. Dia suka perangai kita. Dan perangai itu bukan perangai yang melanggar syariat. Kalau dia kata kita pakai macam ni cantik lah, dia suka lah. Dia kata redha kita. Sedangkan kita pakai ni, kita bias untuk orang luar. Maknanya bukan dalam batas syariat. Bila bukan dalam batas syariat, maknanya redha suami ni tak pakai itu. Kenapa? Benda yang dibuat itu bukan redha Allah. Punya orang ramai perempuan ketipu, dia kata saya pakai macam ni, suami saya okey, suami saya izin. Tak boleh je lah, tak boleh. Mana suami tu boleh tukar undang-undang agama, kata oh ni boleh pakai paketan ni, tak boleh. Dan redha ni adalah dalam hati. Dalam hati. Kalau suami tu diam je dengan apa kita buat, bukan mana redha. Kalau redha dalam hati. Selagi kita mengikut syariat, dan bila suami tu dia faham agama, dia akan redha lah. Dia akan redha. Tapi kalau tak ikut syariat, dan suami tu pula tak kisah, tak adalah redha pada dia. Tak ada redha pada dia. Jadi redha ni mesti atas batasan syariat lah. Bukan atas apa yang dia faham. Ni ramai orang perempuan dia dah faham salah dan suami dia pun dah faham salah. Dia kata dia pakai macam ni, dia ambil gambar ke, dia buat apa benda ke, suami dia redha dengan dia kata, suami tak kisah. Suami kalau boleh nak suruh dia berhias lagi. Ni salah. Ni suami ni tak belajar agama. Selalu punca tak belajar agama yang jadi perkataan gitu tu. Punca tak belajar agama. Tak faham apa benda yang dia kena boleh buat, apa benda dia tak boleh buat, apa benda yang dia mesti buat walaupun suami dia tak suka, ada benda yang dia tak boleh buat walaupun suami dia suka. Dia berbeza lah. Berbeza. Kalau kita dalam faham ni nanti, kita faham lain. Itu yang takut yang banyak berlaku sekarang ni. Okey. Nanti kita sambung minggu depan. Ustaz. Nasihat ke-23. Ni nak habis ni. InsyaAllah Ustaz. 23 ni rasa 2 kali habis ni. 23, 24, 25 habis dah. Maknanya kedai Senin ni habis. Nanti tengoklah pada TTR macam mana. Tak sambung lah. Tak sambung tak adalah. Okey, insyaAllah. Nanti jumpa. Ustaz, nak tanya, yang hari tu kitab Suluhan Muqtadi tu kita baca selepas habis kitab yang mana Ustaz? Suluhan Muqtadi? Pasal Ustaz kata Torik, kita lepas habis pada yang jamak tu hari ke? Itu bukan Suluhan Muqtadi. Itu fiqah. Itu fiqah. Tuan-tuan tak baca lagi. Tak, ada Ustaz kata itu lepas habis yang bahagian mana kita nak sambung ke? Nak sambung. Itu lepas bahagian fiqah. Lepas habis, maksud saya lepas habis fiqah tu kita guna kitab tu lah? Guna tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala syafi'il anbiya muslimin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Apabila akhirati asal kita benar Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf, dah habis dah nasi ke-22, insyaAllah nanti kita sambung nasi ke-23. Alhamdulillah.